الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin, muslimat, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah di atas anugerah Allah, atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakanlah kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, kita dah ulang selalu, kadang-kadang kita buat sedikit sahaja ibadah, tapi Allah beri ganjarannya jauh lebih besar dengan apa yang kita lakukan. Maka inilah yang sepatutnya kita nak kena perbanyakkanlah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hidup ini kalau tak ada buat benda-benda yang baik, maknanya tidak ada apa-apa nilai di sisi Allah. Maka dengan sebab itu, sama ada kita orang pencin kah, orang tak pencin kah, jangan tinggal daripada melakukan kebaikan. Tak kira tuan-tuan, kebaikan itu kecilkah, besarkah, maka kita jangan tinggal. Contohnya, jadikanlah tiap-tiap pagi itu sedekah subuh. Kita panggil sedekah subuh. Mari semayang subuh, bawalah RM1 kah, RM5 kah, RM10 kah, masuk dalam tabung. Didik diri kita supaya bermula dengan buat benda baik. Ini tuan-tuan. Dan yang lain lagi lah, itu sebagai contoh mudahnya lah. Kalau kita boleh tolong orang, tolong orang. Kalau berjumpa dengan orang, kita bagi salam. Tu semuanya bentuk-bentuk kebaikan yang boleh kita lakukan, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung pagi ni. Kita sambung pagi ni. Kitab yang kita dah baca ni Riyadhus Salihin, yang dikeluarkan oleh Jakim, jilid yang keempat. Dia tak banyak pun, ada 6 jilid. Habis jilid 4 ni, masuk jilid 5. Habis jilid 5, masuk jilid 6. Rasanya sampai jilid 6 tu pun, lepas tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, pagi ni kita masuk satu bab. Bab sunat kita mengasingkan diri ketika berada dalam keruntuhan moral ataupun takut berlakunya fitnah dalam hal-hal keagamaan dan takut berlakunya perkara-perkara haram, perkara-perkara syubhat dan sebagainya. Had ni ada pandangan berdasarkan hadis-hadis ni. Di saat manusia dah rosak, manusia yang melakukan maksiat, manusia yang melakukan syubhat, kata hadis-hadis ini, pergilah kamu mengasingkan diri. Satu pandangan. Tapi dalam pandangan lain mengatakan, selagi mana kamu boleh sampaikan Islam, kamu ajar kepada masyarakat, ajak balik kepada Islam. Tapi kalau sampai masa tu pun masyarakat dah tak terima dah, itulah ada yang katakan kita mengasingkan diri. Masya Allah lah. Cuba kita tengok tuan-tuan. Kata ulama, kata ulama,
Islam menuntut kita semua berusaha dan berikhtiar untuk memajukan diri sendiri. Ni agama sungguh. Alhamdulillah kita masih berada di awal tahun. Di awal tahun. Awal tahun ni tuan-tuan, ulama-ulama kata bolehlah sama-sama kita muhasabah diri. Muhasabah diri. Maknanya kita tengok balik sepanjang setahun yang lepas. Sepanjang tahun yang lepas, apakah kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan? Apakah bekalan-bekalan yang kita sediakan untuk nak bawa balik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini dia suruh kita tengok. Nah, Allah Alam lah. Nah, mungkin tuan-tuan banyak amal-amal kebaikan, tuan-tuan banyak melakukan perkara-perkara ma'ruf dan sebagainya lah. Kita tengok tuan-tuan. Tengok. Allahu Akbar. Baik tu anak kata tahun 2023 kita buat banyak program di luar. Banyak program di luar. Pergi luar negara sampai 7 kali. Kita pergi Thailand 2 kali, pergi Kemboja 2 kali, pergi ke Indonesia sekali, pergi ke Saudi sekali, last bulan 12 baru ni pergi ke Singapura. Kalau nak kira tu. Tapi semua kerja-kerja yang kita lakukan ini adalah untuk melakukan kerja-kerja kebaikan dan kebajikan. Itu di antara lain lah. Antara lain. Banyak lagi, tuan-tuan pun banyak juga. Masya Allah. Jadi kita kena berusaha dan berikhtiar untuk memajukan diri kita. Sebab itu Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah kita. Allah takkan ubah. Kita sendirilah yang kena berusaha untuk mengubahnya dari yang tidak baik kepada kebaikan, daripada kebaikan kepada yang lebih baik. Ini kata Imam Ghazali, jadikanlah diri kamu hari ini lebih baik daripada semalam. Tapi kalau semalam dengan hari ini pun sama, fahuwa maghbun. Rugilah kan. Semalam dengan hari ini sama aja. Dan lebih dahsyat lagi, hari ini lebih teruk lagi daripada semalam. Allahu Akbar, masya-Allah. Ini antara lain lah yang disebutkanlah kepada kita lah, insya-Allah. Jadi untuk memajukan diri, memajukan keluarga, memajukan agama, memajukan negara adalah terletak kepada kita. Kata pujangga, dia kata apa? Kalau kamu nak ubah diri kamu, maka ubahlah dengan ilmu. Maka ilmu itu tak akan dapat kecuali dengan belajar, dengan mencari. Maka itulah proses untuk nak mengubah diri kita lah. Nak kena cari ilmu. Jadi alhamdulillah lah, ana dipahamkan suruh kita ni, kita jemput pensyarah-pensyarah, ustaz-ustaz, doktor-doktor untuk mari bagi ilmu dekat kita. Tapi yang kita sedihnya, ada lagi yang tak turun mari ke surau. Ni tuan-tuan kerja kita ni. Ni kerja kita. Baik, itulah anak-anak pesan tuan-tuan. Kita berkawan, kita bersahabat bukan sekadar kawan biasa. Tapi kita juga nak kena panggil, nak kena ajak kawan-kawan kita mari ke masjid, mari ke surau kita. Tak apalah kita dengar, tak apa tuan-tuan.
Orang yang duk dengar ni, insya-Allah dia akan berlaku perubahan, akan memajukan diri dia. Cuma lambat dengan cepat je lah. Lambat dengan cepat je. Masya Allah tuan-tuan. Itu di antaranya lah. Itu antara lain yang disebut Allah kepada kita. Maka dengan sebab itulah orang yang bekerja di jalan yang diridai oleh Allah adalah merupakan jihad. Ni kerja-kerja kita duk perbaiki diri ni merupakan jihad. Tapi jihad yang besar adalah melawan orang-orang kafir. Macam sahabat-sahabat kita sekarang yang sedang bermati-matian berjuang untuk mempertahankan Islam, mempertahankan Masjidil Aqsa dan mempertahankan tanah suci Islam. Masya Allah. Walaupun hari ni berapa dah? 90 hari lebih apa dah? 3 bulan. Bermula dengan 7 Oktober. Hari ni 7 Januari dah. Dah 3 bulan. 90 hari. Baik itu tuan-tuan, hebatnya orang Islam. Apabila mereka laksanakan atas dasar Islam, maka Allah bersama-sama dengan mereka. Inilah yang sedang kita saksikan hari ini. Palestin ni tuan-tuan, diibarat macam satu kampung saja. Macam satu kampung. Kata Mufti Boleh, dia kata Palestin ni lebih kecil daripada negeri Boleh. Pernah sampai ke Boleh? Tak pernah sampai Boleh? Pernah lah. Kalau siapa kata tak pernah sampai ke Boleh, kita kena buat program jom pergi ke Boleh. InsyaAllah dah. Dia kata dah lebih kecil daripada negeri Boleh. Di Malaysia, negeri yang paling kecilnya negeri Boleh. Dia kata di negeri di Palestin ni penduduknya jadi kepung. Dikepung. Dalam masa yang sama, orang Palestin ni ramai yang susah berbanding dengan orang kaya. Masya Allah. Tapi yang ada pada mereka ni adalah kekuatan agama, kekuatan Islam yang ada pada mereka. Sebab itulah Israelnya, Amerikanya, Itali dan negara-negara besar pakat berimpun di Palestin nak menghancurkan Gaza ataupun umat Islam yang berada di sana. Masya Allah. Sebab itu mereka bom orang awam, mereka bunuh orang awam dan ramai orang awam mati. Tapi mereka tidak pernah putus asa. Yang berlawan tetap berlawan, yang berusaha tetap berusaha, walaupun dah 90 hari. Mereka tidak lagi berani mengatakan mereka dah berjaya. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya Allah berjanji akan menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Inilah yang Allah sebut ayat 111 dalam surah At-Taubah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan beli diri-diri orang mukmin dan Allah akan ganti dengan syurga. Mana dia? Yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtulun. Mereka yang berjuang di jalan Allah, sama ada mereka mati di jalan Allah ataupun mereka menang dan sebagainya. Mereka terbunuh ataupun dibunuh dan sebagainya. Tapi mereka memiliki ciri-ciri yang disebut oleh Allah. Ciri-ciri mereka ini at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una dan sebagainya lah.
Allah sebut apa? Orang yang suka bertaubat, orang yang suka beribadat, orang yang memuji Allah, orang yang rokok, orang yang sujud, orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Kan Allah sebut dalam surah Taubah ayat 112. Ni ciri-ciri mereka. Nah, ini ciri-ciri yang mereka miliki. Apabila mereka memiliki ciri ini, semestinya mendapat bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu tuan-tuan, nak dapat pertolongan Allah bukan orang Palestin saja, bukan orang Arab saja. Siapa-siapa yang beramal dengan Allah seperti mana yang disebutkanlah tadi. Wallahu a'lam. Jadi sama-sama tuan-tuan jangan lupa kita doakanlah untuk Palestin seperti mana doa yang dibacakan oleh imam tadi. Cuma malam ni ada satu program Cintakan Palestin yang akan diadakan di dekat dengan kompleks kejiranan Presiden 9. Jadi kepada tuan-tuan adalah dijemput. Anak bukan wakil lah, tapi anak rasa terpanggil lah untuk sama-sama kita pergi, sekurang-kurangnya menyatakan kita juga memberi sokongan lah kepada Palestin. InsyaAllah dah, insyaAllah anak pun nak pergi insyaAllah, kalau diizinkan Allah lah. InsyaAllah kita pergi semayang di Masjid Najah tu, lepas tu boleh kita ikut sama-sama nah, insya-Allah. Allahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, Allah sebut di dalam Quran, fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Ad-Dhariyat ayat 50. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir, maka segeralah kamu kembali kepada Allah, yakni dengan bertaubat dan juga taat. Sesungguhnya aku diutuskan kepada kamu sebagai pemberi amaran yang mubin, yang nyata. Ini Allah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sampaikanlah berita ini kepada orang bukan Islam. Ajaklah mereka, baliklah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah dan lakukanlah ketaatan. Ini yang diajar kita kan kita ni ada dosa, kita ada buat salah. Langkah pertama dia suruh kita bertaubat, langkah kedua dia suruh kita taat atau melakukan kebaikan. Ini di antara lainlah yang disebutkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengasihi hamba-hambanya yang bersifat takwa. Inilah satu sifat yang perlu dimiliki oleh semua kita orang Islam. Takwa ni maknanya kita buat hak Allah suruh, Allah kita tinggal hak yang Allah larang. Buat hak suruh, tinggal hak dilarang. Yang tiap-tiap hari Jumaat Tok Khatib dia sebut ittaqullah tu. Bertakwalah kamu kepada Allah, buatlah yang Allah suruh, tinggallah yang Allah larang. Satu diulang. Itu disebut. Jadi Allah kata Nabi, Allah suka hamba-hambanya yang bertakwa itulah. Nah, hak yang pertama.
Yang kedua disebutlah kepada kita, iaitulah kaya jiwa dia. Bukan kaya duit. Duit banyak mana kaya pun tak senang juga tuan-tuan. Jiwanya masih bergelora, jiwanya masih memerontak dan sebagainya. Tapi kaya jiwa, tenang jiwa. Masya Allah. Macam tuan-tuan lah ni. Tak ada kaya macam mana pun tapi nampak tenang belakang. Mari suruh boleh semayang elok, lepas semayang boleh dengar khutbah elok. Tapi kalau tuan-tuan kaya kan, nak duduk ni rasa tak senang dah, dia menggelisah nak balik. Ada benda nak buat lah. Masya Allah. Ini yang perlu ada pada kita. Tenang. Kita kata kami orang tua tenang. Orang muda pun tenang juga. Tetapi kalau tidak ada ini, jiwanya tak tenang, orang tua lagi gelisah. Lagi gelisah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, tu al-ghina. Orang yang kaya jiwa, bukan kaya harta. Ya. Tapi kalau jiwa pun kaya, harta pun kaya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jarang berjumpa berhimpun dua-dua ini pada seseorang. Jaranglah ada, tapi jarang-jaranglah, insya-Allah. Dan yang berikutnya disebutkanlah kepada kita sebagai apa dikatakan kepada kita, disebut di sinilah tidak menunjulkan diri. Tiga benda ni sifat. Kadang orang buat sikit je kebaikan, cerita habis kat satu tempat lah. Saya bagi RM1,000 kepada Palestin contohnya lah. Baik itu tuan-tuan, orang beriman ni dia buat baik, dia tak cerita kat orang. Ibaratnya kita bagi tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu, maknanya tak nak cerita lah. Tapi kadang-kadang orang ni belum buat lagi pun cerita dah. InsyaAllah hujung bulan ni saya nak buat sekian-sekian. Tak buat lagi. Tak buat lagi. Tetapi disebut kepada kita, kalau kita niat nak buat sesuatu kebaikan, kita niatnya nak buat, memang dapat satu pahala. Tapi kalau kita cerita kat orang, Allahualam, serah kat Allah. Nah, itu antara lain lah yang disebutkanlah kepada kita dan dinyatakanlah kepada kita. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, yang disebutkan dan yang dimaksudkan dengan kaya di sini ialah kayanya jiwa, bukannya kaya harta. Disebut kepada kita. Maka pengajaran yang boleh kita ambil, dia ada 3 perkara. Apabila seseorang itu melakukannya, pasti dikasihi oleh Allah. Pasti dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Kita sebut tadilah, orang yang bertakwa, orang yang kaya jiwa, dan orang yang tidak menunjuk dirinya. Buat baik dia tak tunjuk. Tak tunjuk. Baik itu anda pernah cerita ke tidak lagi, wallahualam. Ini cerita lama. Cerita lama. Zaman anda duk kerja dulu di Jabatan Agama. Pada masa tu di wilayah Putrajaya tak ada lagi lah. Masa tu masjid ada 25 buah. Di Kuala Lumpur 25 buah. Lah ni banyak mana tak? Tahu tak? Tak tahu lah. Tak tahu. Anda rasa 100 hektar dah kot. Allahualam. Tapi kalau Putrajaya ni ada berapa masjid tuan-tuan? Ada 3 masjid dan ada berapa ya? Lebih daripada 70 buah surau. Tetapi surau komuniti ni lebih daripada 40 buah ni.
Jadi zaman dulu ada 3 saja masjid besar. 3 aja masjid besar. Satu masjid Kampung Baru, yang keduanya dipanggil Masjid Ikram, Masjid Datuk Keramat. Yang ketiganya Masjid Negara lah. 3 buah ni lah dulu Hafsahnya. Masjid Bangsa tak ada lagi, Masjid Bukit Damansara tak ada lagi. Ni yang 3. Masa tu tuan-tuan, orang memang semangat melakukan infak, melakukan ibadat. Di Masjid Kampung Baru, tiap-tiap hari Jumaat ada orang memberi infak RM500. Tiap-tiap hari Jumaat RM500. Bukan hari ni RM500 ni. No, 30 tahun dulu, sekitar 80-an dulu, RM500. Kalau hari ni RM500 tu berapa agak-agaknya? 5,000 pun dah. Maknanya besar lah. Tiap-tiap minggu adalah RM500. Tiap-tiap minggu ada RM500. Tak tahu siapa bagi. Tiba-tiba satu masa berlakulah kematian seseorang. Orangnya adalah jawatan kuasa masjid yang mati itulah. Selepas kematian dia, hak yang 500 ni tak ada dah, tuan-tuan. Tak ada dah. Jadi wallahualam lah, orang beranggapan itulah orangnya lah. Itulah orangnya. Hakikatnya tak tahulah. Mudah-mudahan betul lah apa yang diwawarkan itu. Masya Allah, tuan-tuan. Itu dia. Itulah satu gambaran orang yang membagi derma tidak dihebah-hebahkan, tidak dimaklumkan dan tidak diberitahu. Ini nak masuk dalam tabung derma, ambil gambar dulu, tunjuk gambar, lepas tu post atas. Wallahualam lah. Wallahualam. Jadi itu di antaranya lah, itu di antara lain lah yang disebutkanlah kepada kita. Masya Allah. Jadi setiap kita hendaklah sentiasa memperbaiki diri dari masa ke semasa dengan kita menanamkan ke dalam diri kita ketiga-tiga sifat ini. Apa dia? Takwa, jiwa yang kaya, dan yang ketiga tidak menunjuk-nunjuk dalam melakukan amal. Ini antara lainlah yang disebutlah kepada kita. Dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala rajulun ayyun nasi afdal ya Rasulullah? Qala mu'minun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah. Qala summa man? Qala summa rajulun mu'tazilun fi syi'bin min syi'abi ya'budu rabbah wa fi riwayatin yattaqillah wa yada'un nas min syarrihi, muttafaqun alaih. Masya Allah. Masya Allah. Disebutlah kepada kita dari Sa'ad bin Abi atau Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya ada seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, tanya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama? Siapakah orang yang paling afdal? Kalau kita orang tanya siapa yang paling baik, boleh jawab tuan-tuan? Tak boleh. Siapa yang paling alim? Boleh jawab tuan-tuan? Tak boleh. Siapa yang paling kaya? Boleh, sebab ada senarai lah. Tapi siapa yang paling banyak derma? Tak tahu tuan-tuan. Jadi lelaki ditanya Nabi, siapakah orang yang paling utama? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang mukmin yang berjihad dengan diri sendiri pada jalan Allah.
Kemudian lelaki itu bertanya lagi, siapa itu selepas lelaki tersebut, selepas lelaki yang berjihad di jalan Allah tadi? Baginda menjawab, yang mengasingkan dirinya di lereng-lereng bukit sebagai tempat bertakwa untuk beribadat kepada Allah. Dalam satu riwayat yang lain, iaitu orang yang bertakwa kepada Allah dan dikatakan mengasingkan diri daripada orang yang melakukan kejahatan. Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Apabila suasana keadaan berlaku seperti ini, maka di saat itulah dikatakan Nabi sebut dia bolehlah mengasingkan diri. Tapi hari ini ramai lagi orang yang inginkan Islam, orang yang nak Islam, orang yang nak melakukan kebaikan, maka janganlah pula kita pergi bertapa. Ingat tuan-tuan, dulu-dulu orang pergi bertapa di bukit-bukit. Bertapa dulu ni bukan bertapa nak beribadat, tapi bertapa benda lain. Pergi bertapa nak cari 4-6 ekor. Dulu-dulu pergi duduk di bukit tak makan, cuma dia makan bertih. Tahu bertih tuan-tuan? Tahu nak bertih? Bertih tu macam apa? Popcorn tu lah, gitulah kan. Makan 7 biji satu hari, 7 biji. Tak tahu dah. Tak pernah dengar pun dah. Dulu-dulu lah. Orang muda tak tahu dah. Tapi orang tua-tua macam kita ni tahu lah. Itu bukan buat ibadat, tu pergi duduk bertapa, nak cari benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita maksudkan di sini maknanya mengelakkan diri daripada bersama-sama dengan masyarakat yang rosak. Nah, itu maksudnya lah. Itu maksudnya disebutkanlah kepada kita. Jadi dalam hal inilah ulama-ulama menyatakan bahawa sebenarnya ataupun sebenar-benar jihad ialah jihad orang yang sentiasa berusaha memperbaiki diri untuk bertakwa kepada Allah serta membelanjakanlah hartanya ke jalan yang diredai oleh Allah. Ini dua benda. Satu, jihad untuk diri, jihad untuk nak memperbaiki diri. Tapi jihad yang paling tinggi berjihad menentang musuh Islam, itulah itu yang paling tinggi. Tapi jihad maknanya berusaha bersungguh-sungguh. Pergi ke pasar malam, dia kata jihad memerangi orang tengah. Jihad juga disebut tu. Maknanya berlawan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ini maknanya. Yang kedua, kita yang ada harta itu dibelanjakan jalan yang sebenar. Masya Allah. Inilah tuan-tuan, anda dah sebut lalu, kita orang-orang di Putrajaya ni tidaklah orang kaya sangat. Ada yang kaya pun, tapi tak ramai lah. Tak ramai. Allahu Akbar, Masya Allah. Tetapi dengan kata lain, tidaklah miskin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi oleh kerana kita ni taklah kaya dan tak miskin, maknanya kita adalah harta sikit sebanyak. Harta yang kita ada ni tuan-tuan nak buat apa sebenarnya? Harta yang kita ada ni, Masya Allah. Jadi maknanya harta yang kita miliki ini, maka kita nak kena laburkanlah dia di tempat yang sebaiknya. Sebab dia kata kaki anak Adam tak dapat bergerak di padang mahsyar kecuali dia dapat menjawab beberapa soalan. Salah satunya Allah akan tanya, mu dapat daripada mana harta ini, ke mana pula kamu belanjakan? Hak umur Allah tak tanyakan mu dapat daripada umur dak, tapi Allah tanya kamu habis umur kamu di mana. Tapi bab harta Allah tanya mu dapat macam mana, di mana, cara mana. Tak cukup lagi, bagaimana kamu belanjakan? Masya Allah.
Sebab itu dia kata orang miskin lebih awal masuk syurga berbanding dengan orang kaya. Sebab orang kaya ni nak selesai ni, nak selesai. Orang kaya ada berjuta-juta dalam simpanan. Orang macam kita ni adalah 100 dolar. Itu maksudnya dah. Itu maksudnya dah. Jadi itulah di antara lain tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk sama-sama kita ambil perhatian. Dan yang kedua, kata ulama, iaitu Islam menuntut umatnya menyeru ke arah kebaikan dan menentang sebarang bentuk kemungkaran. Maka usaha ini dilakukan secara berperingkat seperti mana yang dilakukan oleh syarak. Dia tak boleh nak buat sekaligus. Dia melalui proses lah, sikit. Macam kita lah, dulu orang tak ramai mari surau, sekarang dah meningkat. Begitulah keadaannya. Jadi usaha tetap dan terus diusahakan demi untuk nak panggil masyarakat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau masyarakat baik, insya-Allah seluruhnya jadi baik. Tapi kalau masyarakat rosak, tak ada. Masyarakat baik rosak tu tak payah pergilah bilang satu rumah. Cukup kata ulama, tengok masjid dia, tengok surau dia. Kalau masjid tu ada orang, alhamdulillah. Surau dia ada orang, alhamdulillah. Tapi kalau masjid waktu maghrib pun sampai maghrib pun lampu tak menyala lagi. Tak menyala lagi. Kita sampai-sampai duk tunggu, tak sampai-sampai juga. Nak masuk buka lampu tak tahu di mana-mana. Tapi taklah banyak, adalah setengah-setengah surau yang macam tu lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan surau kita ini akan mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, masya-Allah. Kemudian hadis yang terakhir. Sebut hadis terakhir itulah. Tak lama lah tu dah nak habis dah. Hadis terakhir ini juga daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yushiku an yakuna khaira ma lil muslim ghanamun yattabi'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi min fitan. Rawahul Bukhari. Disebutkanlah kepada kita di mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bolehlah dikatakan baik bagi harta seorang muslim itu umpama kambing yang dipelihara atau dibawa jauh di pinggir bukit dan di tempat yang subur, kira-kira jauh dari perkampungan orang ramai. Ia bertujuan menjauhkan diri kerana mengelakkan fitnah oleh ataupun terhadap agamanya. Allahu akbar. Apa maknanya? Maknanya nak cerita orang Islam yang menggembala kambing. Dulu orang bela kambing lah. Bela kambing. Lah ni tak ramai orang bela kambing lah. Ada. Semalam adalah sepupu buat kenduri kahwin anak di Gombak. Pergilah, jumpa lah sepupu-sepupu yang lain. Habis tanya, dia buat kerja apa dah ni? Dia kata dia bela kambing. Banyak orang? Tak banyak. Adalah 40-50 ekor. Tak banyak. Kita kata banyak dah tu dah. Kalau kambing seekor dua tak banyak. Jadi maknanya orang bela kambing ni maknanya orang mewarisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi maknanya nak sebut orang yang menggembala binatang ternakan
dan mengeringi binatang-binatang itu hingga terpisah jauh dari masyarakat yang banyak. Ya, masyarakat yang banyak ni maknanya masyarakat yang berlaku fitnah dalam agama menjadi kebajikan kepada diri dan keberkatannya. Maksudnya bukan dia saja, harta sekali dibawa untuk dijauhkan di saat berlakunya fitnah ni. Fitnah dalam agama lah. Fitnah dalam agama. Dan orang Islam berusahalah mencari harta dengan sebaik-baik mungkin. Maknanya dia suruhlah kita cari harta, moga-moga dengan harta yang kita miliki itu menjadi sebab kita menjadi kaya seorang Muslim yang baik jauh lebih baik daripada seorang kaya yang bakhil. Sebab orang kaya yang baik dikatakan dia dekat dengan Allah, dia dekat dengan manusia, dia dekat dengan syurga, tetapi dia jauh dari neraka. Sebaliknya, kalau kaya yang tidak menjurus ke arah kebaikan, dia menjadi jauh dengan Allah, menjadi jauh dengan manusia, menjadi jauh dengan syurga. Sebaliknya, dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah sedikit yang dapat sama-sama kita sampaikan ataupun kita ambil manfaat di pagi minggu ini untuk sama-sama kita mengingati antara kita. Mudah-mudahan dengan peringatan inilah menjadikan kita orang yang baik di sisi Allah, baik di sisi agama, dan baik di sisi masyarakat. Mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk dalam golongan ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillah.